Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini dalam mata pelajaran Faraid, kita akan sambung di dalam pelajaran yang keempat, iaitu bertajuk Pusaka Hawashi. Pusaka Hawashi. Apa tu Pusaka Hawashi? Pertama sekali kita lihat pengenalan. Okey. Yang atas ni pengertian. Pengertian apakah yang dimaksudkan dengan Hawashi. Baik, Hawashi ialah kerabat yang mempunyai hubungan dengan si mati yang bukan di kalangan usul, bapa, datuk hingga ke atas dan furu', iaitu anak dan cucu lelaki hingga ke bawah. Mereka ialah adik-beradik bapa saudara, anak saudara dan anak bapa saudara si mati. Baik, jadi Hawashi maksudnya kita punya waris tetapi bukan usul dan juga bukan furu'. Jadi saya sediakan gambar rajah lah untuk lebih jelas apa tu usul, apa tu furu'. Baik, kita lihat di sebelah kanan senarai usul. Usul maknanya kita punya kerabat yang ke atas. Okey, yang pertama kita nak mudah anak-anak anggap si mati ni kita lah. Jadi kita dapat tahu siapa waris-waris kita. Baik, waris usul maknanya bapa, datuk dan ke atas. Jadi ni kita si mati, waris usul kita ialah yang pertama bapa, kemudian datuk, kemudian atas datuk ada moyang dan ke atas ke atas ke atas. Itu maksudnya waris usul. Kemudian kita tengok apa pula makna waris furu'. Waris furu' ialah anak dan juga ke bawah. Contoh di sini si mati, kemudian bawah dia anak, kemudian cucu, bawah lagi cicit dan ke bawah ke bawah. Itu maksudnya waris usul dan juga waris furu'. Kemudian kita selepas kita belajar pengertian, yang atas ni tadi pengertian, yang bawah ni ialah contoh-contoh waris yang dinamakan pusaka Hawashi, waris Hawashi. Siapa dia tu? Iaitu yang pertama adik-beradik. Adik-beradik awak, dia bukan ke atas kan, tapi dia ke tepi, adik-beradik. Kemudian bapa saudara pakcik awak. Kemudian anak saudara, adik-beradik awak punya anak. Makna anak saudara. Dan anak bapa saudara si mati. Anak bapa saudara. Okay, dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai sepupu. Dalam istilah faraid awak kena ingat, saudara ni maksudnya adik beradik. Dan kalau anak bapa saudara maksudnya sepupu. Adik beradik bapa awak punya anak, sepupu. Baik, itu pengenalan, pengertian dan juga contoh-contoh waris Hawashi. Baik, kemudian kita akan lihat bahagian pusaka Hawashi. Baik, bahagian pusaka Hawashi ada 3. Yang pertama, awak tengok Hawashi yang mendapat bahagian furud. Jadi dalam tajuk-tajuk yang sebelum ni awak dah belajar furud tu waris yang terima pusaka dengan cara pecahan 1/2, 1/3, 1/6. Boleh rujuk balik kita awak tajuk-tajuk yang lepas. Awak akan ingat balik. Kena ingat balik apa tu furud. Kemudian bahagian pusaka Hawashi yang kedua, Hawashi yang mendapat bahagian asobah. Asobah seperti yang kita dah belajar, maksudnya waris yang terima pusaka dengan cara sama ada dia ambil baki ataupun dia ambil semua harta. Itu asobah. Ini bahagian pusaka Hawashi yang kedua, iaitu Hawashi yang mendapat bahagian asobah. Dan kemudian yang ketiga, bahagian pusaka Hawashi ialah Hawashi yang tidak mewarisi. Jadi kita dah belajar dulu, ada kita punya waris, ahli keluarga, kerabat yang tak mewarisi harta, tapi still mereka adalah kita punya kerabat, mereka kita punya keluarga, cuma diorang tidak mewarisi. Nanti kita akan lihat selepas ini siapakah waris-waris Hawashi yang dapat furud, yang dapat asobah dan juga waris Hawashi yang tidak mewarisi. Kita lihat dulu yang pertama, iaitu Hawashi yang mendapat bahagian furud. Siapa dia?
Yang pertama, seorang adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa. Bahagiannya ialah nisfu. Nisfu maksudnya 1/2. Jadi kalau awak ada seorang adik-beradik perempuan, tak ada adik-beradik lain, jadi bahagian dia ialah 1/2. Kemudian yang kedua kita lihat, seorang adik-beradik lelaki atau perempuan seibu, bahagiannya ialah sudus. Nampak? Seorang adik-beradik lelaki atau perempuan seibu. Kalau sebapa tadi dapat 1/2. Kalau seibu maksudnya kita dengan adik-beradik kita tu bapanya lain, ibu sama. Adik-beradik tiri. Maka bahagiannya ialah sudus, iaitu 1/6. Kemudian yang ketiga, 2 atau lebih adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa. Bahagiannya sulusan, iaitu 2/3. Nombor 1 dan nombor 2 ni tadi seorang. Nombor 3, 2 atau lebih. 2, 3, 4 dan selebihnya lah. Semuanya akan dapat 2/3. Dan yang kemudian, yang keempat, yang terakhir dalam hawashi yang mendapat bahagian furud, 2 atau lebih adik-beradik lelaki atau perempuan seibu, bahagiannya sulus, iaitu 1/3. Baik, ini sahaja 4 golongan waris hawashi yang mendapat bahagian furud. Tak ada yang lain. Hanya ini sahaja. Hanya adik-beradik. Cuma yang membezakan ni, sama ada adik-beradik awak seorang ataupun lebih daripada seorang, dan juga seibu sebapa ataupun seibu sahaja. Kalau seibu, dia akan dapat kurang daripada seibu sebapa ataupun sebapa. Kemudian, bahagian yang kedua ialah hawashi yang mendapat bahagian asabah. Siapa dia waris-waris tersebut? Yang pertama, adik-beradik lelaki seibu sebapa atau sebapa. Yang kedua, anak lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa atau sebapa. Ini maksudnya anak lelaki daripada adik-beradik lelaki ialah anak saudara awak. Adik-beradik awak punya anak. Itu maksudnya anak lelaki daripada adik-beradik lelaki. Kemudian yang ketiga, bapa saudara seibu sebapa atau sebapa. Adik-beradik ayah awak. Dan yang terakhir, anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa atau sebapa. Yang keempat, anak lelaki daripada bapa saudara maksudnya sepupu awak. Okey? Kemudian, bahagian waris hawashi yang ketiga ialah hawashi yang tidak mewarisi. Maksudnya dia kerabat awak tapi tak layak terima pusaka. Siapa dia? Ada 7 golongan, iaitu yang pertama, anak perempuan daripada adik-beradik lelaki atau adik-beradik perempuan seibu atau seibu sebapa atau sebapa. Yang kedua, anak lelaki atau perempuan daripada adik-beradik lelaki atau perempuan seibu. Yang ketiga, bapa saudara seibu. Yang keempat, anak perempuan daripada bapa saudara. Yang kelima, anak lelaki daripada bapa saudara seibu. Yang keenam, ibu saudara dan bapa saudara sebelah ibu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, waris hawashi yang tidak mewarisi ialah anak lelaki atau perempuan daripada ibu saudara. Jadi ini adalah 7 golongan kerabat awak tetapi tidak layak terima pusaka. Jadi insya-Allah setakat itu sahaja untuk hari ini. Saya harap pembelajaran hari ini dapat mendatangkan kefahaman dan juga manfaat untuk awak. Jadi di akhir ni saya sediakan link untuk video-video tajuk-tajuk faraid yang kita dah belajar. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.